Alhamdulillah, bertemu kembali kita untuk meneruskan lagi pembelajaran berkaitan elektrik. Untuk siri yang kedua, fokus kita adalah berkaitan jenis litar, faktor kecerahan mentol dan langkah-langkah keselamatan dalam pengendalian barangan elektrik. Jenis litar. Terdapat dua jenis litar, iaitu litar bersiri dan litar selari. Jom kita pelajari litar bersiri terlebih dahulu. Litar bersiri. Mentol disusun secara bersebelahan antara satu sama lain dalam laluan yang sama. Arus elektrik mengalir melalui satu laluan sahaja. Dan jika satu mentol terbakar atau rosak, seluruh litar tidak akan berfungsi. Litar yang kedua adalah litar selari. Mentol disusun secara selari dalam laluan yang berlainan. Di dalam litar selari, arus elektrik mengalir dalam dua atau lebih laluan. Dan jika satu mentol rosak atau terbakar, mentol lain masih menyala dan berfungsi dengan baik. Untuk lebih memahami berkaitan dengan jenis litar, jom kita sama-sama saksikan video yang Umi sertakan. Adakah anda masih ingat Michael dan abangnya memasang lampu pada pokok Krismas? Dan Michael menghidupkan suis tetapi lampu tidak menyala? Salah satu mentol telah hilang dalam litar dan ini menjadikan litar tidak lengkap. Tetapi, mengapakah apabila satu mentol tiada dalam sistem lampu rumah, semua mentol lain masih boleh menyala? Perbezaannya adalah dalam cara mentol disambungkan. Lampu hiasan pada pokok Krismas disambung secara bersiri. Manakala lampu rumah disambungkan secara selari. Adakah anda ingin mengetahui apakah litar bersiri dan litar selari? Litar bersiri adalah litar di mana sel kering, suis dan mentol disusun bersebelahan antara satu sama lain dalam gelung yang sama. Hanya ada satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Satu suis boleh digunakan untuk menghidupkan semua mentol. Semua mentol tidak menyala jika suis dibuka. Jika salah satu daripada mentol terbakar, semua mentol lain juga tidak menyala. Litar selari adalah litar di mana sel kering, suis dan mentol disusun dalam gelung berasingan. Terdapat lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Mentol disambung secara selari dalam laluan yang berbeza. Setiap mentol boleh disambungkan kepada suisnya yang tersendiri. Mentol yang disambungkan kepada suis tertutup akan menyala manakala mentol yang disambungkan kepada suis terbuka tidak akan menyala. Jika salah satu daripada mentol terbakar, mentol lain masih boleh menyala. Seterusnya, faktor kecerahan mentol. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kecerahan mentol, iaitu bilangan mentol dan bilangan sel kering. Jika mentol dan sel kering adalah sama, mentol dalam litar selari menyala lebih cerah berbanding mentol di dalam litar bersiri. Jika bilangan mentol di dalam litar selari ditambah, kecerahan semua mentol tetap sama. Dan jika bilangan mentol di dalam litar bersiri ditambah, kecerahan semua mentol akan berkurang. Bagi lebih memahami faktor berkaitan kecerahan mentol, jom kita perhatikan contoh berikut. Rajah 3 menunjukkan litar bersiri yang menggunakan satu sel kering bersama satu mentol sahaja. Manakala rajah 4 menunjukkan satu sel kering dikongsi bersama dua mentol.
Maka, di antara rajah 3 dan rajah 4, kecerahan mentol di dalam rajah 3 adalah lebih cerah berbanding rajah 4. Kerana sumber kuasa di rajah 3 digunakan oleh satu mentol sahaja, berbanding rajah 4 yang menggunakan sumber tenaga daripada satu sel kering kepada 2 mentol. Bagi lebih memahami berkaitan faktor kecerahan mentol, jom kita sama-sama saksikan video berikutnya. Eddie dan Michael sedang berkemah di dalam hutan. Pada waktu petang, mereka mula membakar kayu dan memanggang daging. Selepas makan malam, mereka masuk ke dalam kemah dan tidur. Tiba-tiba, terdapat bunyi dentuman yang kuat. Mereka melompat terkejut dan cepat-cepat mengambil lampu suluh mereka. Mereka menghidupkan lampu suluh untuk melihat apakah penyebab bunyi itu. "Oh tidak!" teriak Eddie. "Cahaya saya malap dan saya tidak dapat melihat dengan jelas. Mengapakah cahaya awak begitu cerah?" Kedua-dua mentol di dalam lampu suluh itu menyala kerana lita adalah lengkap. Lampu suluh juga mempunyai sel kering sebagai sumber elektrik. Perbezaan dalam kecerahan adalah disebabkan oleh perbezaan dalam bilangan sel kering. Lampu suluh kecil Eddie hanya menggunakan satu sel kering, sementara lampu suluh panjang Michael menggunakan 4 sel kering. Lebih banyak sel kering, lebih banyak tenaga elektrik yang dibekalkan. Jadi, mentol menyala dengan lebih cerah. Bagaimanakah jika lampu suluh Michael mempunyai 4 kepala? Satu di hadapan, satu menghadap ke atas, satu ke kiri dan satu ke kanan. Dengan itu, dia boleh melihat ke semua arah tanpa perlu memusingkan lampu suluhnya. Michael kemudian akan mendapati bahawa cahaya kini amat malap. 4 sel kering kini membekalkan tenaga elektrik kepada 4 mentol. Hasilnya adalah satu sel kering membekalkan tenaga elektrik kepada satu mentol. Sama seperti lampu suluh Eddie. Jadi, lebih banyak mentol, lebih malap cahaya bagi setiap mentol. Ini kerana tenaga elektrik perlu dikongsi bersama semua mentol. Jadi, setiap mentol akan menerima jumlah tenaga elektrik yang lebih kecil. Kecuaian dalam pengendalian peralatan elektrik boleh menyebabkan pelbagai kemalangan yang boleh membawa maut. Bagi mengelakkan kejadian tersebut, langkah-langkah keselamatan bagi pengendalian barangan elektrik perlu dilakukan. Yang pertama, menutup suis apabila tidak digunakan. Yang kedua, hanya satu plug sahaja yang digunakan untuk satu soket. Tidak digalakkan untuk menggunakan wayar sambungan atau plug sambungan. Seterusnya, tidak menyentuh barangan elektrik ketika tangan basah. Ia adalah kerana tangan yang basah boleh menyebabkan rencatan elektrik. Langkah seterusnya, menggantikan wayar yang rosak. Tidak menggunakan plug yang rosak atau terbakar dan tidak mencucuk suis dengan bahan konduktor. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita. Jangan lupa ulang kaji dan buat latihan yang Umi sediakan. Assalamualaikum.